Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang saya muliakan Tuan Imam kita, Tuan Bilal, para jemaah muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala syukur puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat pemberian Allah yang tidak pernah putus-putus, yang telah Allah Ta'ala sebutkan. Kalaulah kita ingin menghitung, membilang, mengira nikmat-nikmat Allah, pastinya kita tidak mampu dan tidak boleh untuk kita menghitung segala nikmat-nikmat tersebut. Dan antara nikmat besar yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita adalah nikmat masa lah, ya. Baik. Sedar tak sedar, sekarang kita sudah pun berada pada 13 Sya'ban, ya. Jadi lebih kurang dalam 15-16 hari lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Moga-moga Allah Ta'ala akan sampaikan kita, lanjutkan usia kita, berikan kita kesihatan, kekuatan, dan dapat kita pula menafaatkan dengan sebaik-baiknya bulan Ramadan tersebut dengan puasa dan ibadah. Amin. Allahumma amin. Bila kita sebut berkenaan dengan menyambut bulan Ramadan ini, tentunya kita ni dah cukup pengalaman lah, ya. Ada yang dah ikut umur lah. Kalau ikut umur masing-masing, ada yang mungkin dah 40 tahun berpengalaman berpuasa. Ada yang mungkin lebih lama daripada itu. Ada yang mungkin baru 10 tahun. Masing-masing dengan pengalaman masing-masing. Dah tahulah, ya, selok-belok cara untuk nak beribadah baik, nak mengisi masa baik, dan mengelakkan perkara-perkara pula yang boleh menghalang kita daripada merebut peluang-peluang pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira dah masak sungguhlah, ya, bagaimana cara kita, dan kita boleh pula kongsikan kepada anak-anak kita pula lah, ya, ataupun mungkin kepada cucu-cucu kita lah, ya. Ini memang lumrah lah, kerana kita dah ada pengalaman. Pengalaman itu mengajar kita, membantu kita, supaya kalaulah dulu ada bentuk-bentuk kelemahan, kekurangan, maka kita dah tahu bagaimana kita pula boleh baiki, pertingkatkan, supaya lebih baik daripada yang sebelumnya. Ini semua bukan hanya dengan pengalaman sahaja, tapi kita belajar. Maka di sinilah kadang-kadang kita perlu sama-sama sedari, akui betapa pentingnya untuk kita belajar sepanjang hayat kita. Kadang-kadang kita merasakanlah bahawa perkara-perkara tertentu ini datang secara natural, secara fitrah. Ibarat kita kata ini sunnatullah. Kalaulah kita ini seorang Muslim, wajarlah kita dah tahu cara bagaimana kita nak salat dengan baik, cara kita nak melakukan ibadah puasa, cara nak melakukan zakat dan juga haji. Bendanya datang kerana kita ini Muslim.
wajarlah kita tahu. Paling kurang yang kita kata basic lah, yang paling minimum. Mungkin taklah sampai yang detailnya sekali. Sekurang-kurangnya yang basic, yang kita kata yang wajib, kita dah tahu dan boleh kita laksanakan dengan baik. Sama juga kadang-kadang orang yang berumah tangga, anak-anak kita lah ya. Saya ni kirakan peringkat usia juga yang dah ada anak berkahwin. Jadi kita sebutlah anak-anak kita. Kadang-kadang merasakan kalau mereka dah berkahwin, maka tanggungjawab sebagai seorang bapa, seorang suami, baru kahwin takkanlah tiba-tiba jadi bapa pula ya. Tanggungjawab sebagai seorang suami ataupun isteri, benda itu datang secara semula jadi kadang-kadang mereka rasakan. Kalau dah jadi suami nanti tahulah apa tanggungjawab yang nak dibuat, apa yang perlu dia laksanakan terhadap tanggungjawab kepada isteri dan rumah tangga. Sama juga kadang-kadang si isteri pun merasakan seakan-akan benda ini dia dah tahulah. Ya. Tapi bila dah masuk alam rumah tangga, kadang-kadang barulah dilihat banyak perkara yang sebenarnya perlukan persediaan, persiapan supaya apa yang nak dilakukan itu tadi menjadi lebih baik. Kerana apa juga yang dibuat sebenarnya bagi kita orang Muslim, semuanya adalah ibadah. Dan ibadah itu tentu memerlukan kita untuk melakukan yang terbaik. Kerana kita nak persembahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak rebut segala pahala yang ada daripada ibadah itu. Tapi kalau ibadah itu kita lakukan asal boleh, cukup-cukup makan pun tak apa, bagaimana kita boleh mengharapkan ganjaran besar daripada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Soal rumah tangga, Nabi SAW sebutkan dalam hadis baginda, Nabi kata lebih kurang maksudnya, apabila seseorang itu berumah tangga, maka sudah lengkap sebahagian daripada agama dia. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada sebahagian yang lain. Ibarat contohlah kita kata ini botol yang ada air, dah separuh penuh. Mula-mula kosong. Apabila berumah tangga, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang besar hanya dengan berumah tangga yang kosong ini tadi dah separuh penuh dah. Tak dapat kita gambarkan ya bagaimana Allah Taala punya pengasih penyayang. Orang yang berumah tangga tadi nak capai derajat iman tadi, Allah dah sediakan separuh daripada apa yang perlu dia laksanakan hanya dengan berumah tangga. Ibarat anak-anak yang masuk peperiksaan, kalau markah 100, 50 dia dah pass lah. Allah dah sediakan separuh imannya penuh. Maka yang separuh lagi tadi hendaklah dia bertakwa kepada Allah supaya boleh genapkan yang baki yang tinggal itu tadi. Dan rupa-rupanya yang baki, yang separuh tinggal ini cabarannya besar untuk dipenuhi. Nak genapkan yang separuh ini rupa-rupanya cabarannya besar. Kerana itu kadang-kadang kita dengar, kita baca cerita-cerita suami, isteri yang gagal melaksanakan tanggungjawab, akhirnya bercerai. Kita tak mengatakanlah bahawa kalaulah kita buat persediaan, maka pasti itu semua dapat kita elakkan. Tetapi yakinlah janji Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang berusaha bersungguh-sungguh, Allah akan tunjukkan kepadanya jalan. Ini janji Allah dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah sebutkan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka Allah Ta'ala akan buka jalan, akan tunjukkan jalan. Jadi di sini jugalah apabila kita sebut soal kita nak beribadah, ya, kita perlu berusaha
untuk persembahkan yang paling baik. Dan dalam hal ini saya nak kongsi hadis yang kita biasa dengar, tetapi sebenarnya doa yang biasa kita bacalah. Allahumma a'inni ataupun a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami, tolonglah kami untuk berzikir kepadamu, mengingatimu, mensyukuri nikmatmu, dan husni ibadatik, memperbaiki, mengindahkan lagi ibadah kami kepadamu ya Allah. Sedikit berkenaan dengan hadis ini ya. Mungkin jemaah dah dengar, saya kongsikanlah. Hadis ini riwayat oleh sahabat yang bernama Muaz bin Jabal. Ya. Pada satu hari, kata Muaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tangan Muaz. Ya. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pegang tangan Allah, tentu kemuliaannya begitu besar dan tinggilah ya. Ya. Kita kan kadang-kadang kalau dapat berjabat dengan para pemimpin, ya, kita rasa bangga. Ya. Kita nak cerita kepada orang. Ini kata Muaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tangan Muaz. Kemudian Rasulullah berkata kepada Muaz, "Ya Muaz, wallahi." Ya. Rasulullah bersumpah, "Inni la uhibbuk." Dah pegang tangan, rasa-rasanya dah cukup mesra lah ya. Lebih daripada kenalan biasa. Rasulullah kemudian berkata kepada Muaz dengan kata-kata yang Rasulullah mulakan dengan kata-kata bersumpah, "Wallahi, inni la uhibbuk." Sesungguhnya aku sungguh mencintaimu wahai Muaz. Ya. Rasulullah confirmkan lagi lah. Yang pegang ini bukan hanya pegang sahaja. Rasulullah lahirkan kepada Muaz, memberitahu sahabatnya bahawa Rasulullah sungguh mencintainya. Begitu mulialah ya. Bila Rasulullah sendiri dah kata macam gitu, kita tentu mengharapkan, merindui, mendambakan ya, cintanya Rasulullah kepada kita. Dan sahabat Muaz ini telah pun Rasulullah berikan jaminan. Dalam satu riwayat yang lain, Muaz menjawab, lebih kurang maksudnya, "Demi ayahku dan ibuku." Itu kalau orang-orang Arab nak menekankan tentang perkara yang besar, maka dia akan bersumpah dengan cara begitulah. "Demi ayahku dan demi ibuku, aku juga sangat mencintaimu." Kemudian Rasulullah sambung, ya, "Usika." Ini lazimnya lah yang berlakulah ya. Bila Rasulullah dah sebutkan tentang cintanya kepada Muaz, Rasulullah kemudian berkata, "Aku berpesan kepadamu, aku wasiatkan kepadamu." Ini lazimnya berlakulah kepada kita, ibu bapa. Kita sayang kepada anak-anak kita. Ya. Sama ada kita cakap ke tidak, kita belai dia ke, kita peluk dia ke, kemudian kita cakapkan kepada dia. Lepas tu kita akan nasihatkan dia lah. Kerana cintanya kita kepada mereka, sayangnya kita kepada mereka, kita ingin supaya mereka ini buat sesuatu yang baik, tinggalkan sesuatu yang buruk. Itu normal bagi mana-mana ibu dan bapa. Jadi Rasulullah berkata kepada Muaz, "Aku berwasiatkan kepadamu, la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqula." Jangan engkau sama sekali tinggalkan setiap selepas daripada solat untuk kamu bercakap ataupun mengucapkan, "Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Jadi doa yang kita baca ini kirakan wasiat Rasulullah kepada Muaz
supaya jangan sama-sama sekali tinggalkan setiap selepas solat untuk membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada ulama mengatakan, ada perbahasan lah, ini sedikit lah. Fi duburi kulli solat, setiap daripada penghujung solat itu tadi, kamu baca doa ini. Jadi ulama bahaskan, adakah dibaca selepas kita tasyahud akhir sebelum salam, ataupun selepas dah habis solat barulah dia termasuk daripada yang Rasulullah wasiatkan kepada Muaz. Sebab dalam hadis yang lain, bila Rasulullah ajarkan kepada Fatimah, anaknya, antara yang Rasulullah pernah wasiatkan kepada Fatimah, jangan supaya kamu tinggalkan setiap daripada selepas salat untuk membaca yang subhanallah 33 kali, alhamdulillah. Okay. Ini pun disebutkan dalam hadis itu fi duburi kulli salat. Selesai daripada salat, ataupun fi duburi, di hujung setiap salat. Jadi kalau kita faham daripada hadis Fatimah tadi, untuk membaca subhanallah, kemudian alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, itu semua selepas daripada salat, selepas salam. Yang ini sebagian ulama membahaskanlah, mereka mengatakan kerana ini bentuk doa, maka dibaca sebelum salam. Yang tadi hadis Fatimah itu lebih kurang dalam bentuk zikir. Subhanallah, 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 maka dibacalah selepas salat. Tapi kerana ini berbentuk doa, maka dibacalah selepas tasyahud akhir sebelum daripada salam. Tapi yang mana pun kita baca, sama ada dalam solat lagi ataupun selepas solat, yang penting di hujungnya, maka janganlah sama sekali kita tinggalkan tentang doa ini tadi. Sedikit berkenaan dengan sahabat Muaz lah. Saya ambil kesempatan untuk kita mengenali lebih lanjut Sayyidina Muaz bin Jabal. Sayyidina Muaz, sahabat Nabi ini asal daripada Madinah, bukan muhajir. Bukan muhajirun, tapi orang Ansar. Memeluk agama Islam ketika usianya masih belasan tahun, 18 tahun. Antara disebutkan sebagai as-sabiqun al-awwalun, golongan yang pertamalah memeluk agama Islam. Nabi SAW dalam satu hadis ada menyebutkan, menggambarkan mulianya, tingginya makam Muaz ini. Rasulullah menyebutkan, orang yang paling tahu berkenaan dengan halal dan haram daripada umatku pada zaman itu, dan tentu sekali zaman-zaman berikutnya tak akan sampai derajat para sahabat lah. Maka Nabi sebut, yang paling tahu soal halal haram daripada kalangan umatku adalah Muaz. Bahkan Muaz ini dikatakan dalam sejarah Islam, orang pertama yang Rasulullah SAW lantik menjadi duta Islam keluar daripada Madinah untuk menyampaikan dakwah. Muaz dengan sahabat Abu Musa al-Ash'ari telah dihantar oleh Rasulullah SAW ke Yaman. Ketika itu negara Yaman penduduknya adalah Ahlul Kitab. Dalam riwayat, kalaulah yang khusus kepada Muaz, Rasulullah SAW dalam riwayat hadis mengatakan, ada beberapa, bahawa apabila Rasulullah berpesan kepada Muaz, memberitahu, kamu akan datangi penduduk Yaman yang mana mereka adalah Ahlul Kitab. Maka bila kamu sampaikan dakwah kepada mereka, maka beritahulah mereka tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka terima, beritahulah mereka, mereka diwajibkan untuk
salat. Kalau mereka terima, maka beritahulah mereka bahawa mereka wajib untuk mengeluarkan zakat. Kemudian Rasulullah berpesan kepada Muaz memberitahu, kau kena senantiasa berjaga tentang perkara-perkara yang boleh sampai ke peringkat menzalimi seseorang tadi, kerana da'watul mazlum, kerana dakwah orang-orang yang teraniaya tidak akan Allah Ta'ala tolak tadi. Ya. Kalau bahagian tentang hukum-hukum, sebab dekat Madinah mungkin keadaannya berbeza dengan Yaman. Penduduk Madinah mungkin penerimaan agamanya berbeza kerana majoriti sudah beragama Islam. Yaman masih lagi ahlul kitab. Rasulullah bertanya kepada Muaz, nanti kalau dekat sana, bagaimana engkau nak laksanakan perintah-perintah hukum? Maka Muaz kata, aku akan jalankan tanggungjawab sesuai dengan kitab Allah. Apa yang ada tentang wahyu-wahyu, perintah-perintah, hukum-hukum, maka itulah sandaran. Rasulullah kemudian tanya lagi kepada Muaz, kalau tak ada dalam Al-Quran? Muaz menjawab, tengoklah kepada sunnah Rasulullah. Kalau tak ada, maka Muaz kata, ashtahidu ra'i. Ya. Jadi artinya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemungkinan berlaku situasi keadaan yang mana perkara tersebut tidak disebut dalam Al-Quran sebagai jalan penyelesaian. Tak ada juga dalam sunnah Rasulullah. Selama mereka dengan Rasulullah ada hadapi keadaan-keadaan sedemikian yang boleh selesaikan masalah. Jadi bila kedua-dua cara tak ada, maka kata Muaz, ashtahidu ra'i, aku akan berijtihad menggunakan pandanganku. Kita yakinlah pandangan Muaz tadi pandangan yang ada padanya ilham daripada Allah. Kerana Rasulullah sendiri dah mengatakan, dia adalah orang yang paling bijak berkenaan dengan halal haram daripada umatku. Bila Muaz sebut, aku akan berijtihad menggunakan pandanganku, maka dalam hadis mengatakan, Rasulullah kemudian menepuk dadanya. Alhamdulillah, allazi waffaqa Rasulillah. Alhamdulillah, Allah yang telah memberikan petunjuk kepada Rasulullah. Maknanya utusannya Rasulullah telah Allah Ta'ala berikan petunjuk bahawa itulah cara yang akan dia laksanakan apabila dia berdakwah sebagai duta Islam ketika itu tadi. Ya. Ini sedikitlah tentang Muaz. Tapi satu riwayat yang agak kita kata sedih, hiba berkenaan dengan Muaz dan Rasulullah. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar Muaz menjadi duta ke Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama dengan Muaz, mengiringi Muaz. Hantar Muaz lah lebih kurang kita kata. Ya. Kalau sekarang kita pergi dekat airport, kita hantarlah. Rasulullah pun hantar Muaz. Muaz naik tunggangan, Rasulullah jalan di sisi tunggangan Muaz. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada Muaz, ya Muaz, ya, mungkin selepas ini engkau tidak akan dapat berjumpa denganku lagi. Ya. Rasulullah kata kepada Muaz. Sebab itu pada masa setelah Islam tadi berjaya, dan itulah masa untuk dakwah berkembang. Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak menghantar Muaz, diiringinya Muaz keluar, maka itulah Rasulullah cakapkan kepada Muaz, bahawa selepas ini mungkin engkau tidak akan berjumpa aku lagi. Dan engkau akan lihat nanti cumalah, disebutkan dalam riwayat, masjidi wa qabri. Engkau akan lihat nanti cuma masjidku ini dan kuburku saja. Ya. Pesanan terakhirlah. Ini kirakan pertemuan terakhir kita.
Selepas ini kita akan berjumpa lagi. Kalau engkau balik nanti tak dapat jumpa aku lagi, yang kau akan lihat cuma masjidku ini dan kuburku saja. Ya. Dan memanglah akhirnya begitu yang berlaku yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Ya. Muaz tak dapat berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana selepas daripada melaksanakan haji perpisahan, satu-satunya haji yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, selepas lebih kurang 80 hari lebih, Rasulullah kemudian wafat. Muaz bila balik, seperti telah Allah Ta'ala tetapkan dan Rasulullah pun dah sebutkan, maka Muaz ketika itu pulang ketika zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Muaz kemudian minta izinlah daripada Sayyidina Abu Bakar untuk supaya dia tadi dihantar ke negara Syam, mengikuti sahabat Abu Ubaidah Ibn Jarrah yang sedang meluaskan dakwah Islam di Syam ketika itu. Syam tu lebih kurang macam Jordan, Palestin semualah. Dan akhirnya Muaz wafat di Jordan pada tahun berlakunya, kita istilahkan pandemik taun lah ketika itu. Dalam riwayat mengatakan lebih kurang 30,000 orang-orang Muslim yang terkorban akibat daripada pandemik taun yang berlaku pada zaman, disebutkan zaman Umar Al-Khattab. Muaz meninggal lebih kurang dalam usia 30-an, muda. Ya. Cuma dia ada 2 isteri lah, walaupun muda 2 isteri. Ya. Cuma dalam satu riwayat, saya tidak pastilah sejauh mana sahih ke tidak, tapi disebutkan begitu waraknya Muaz ni terhadap isteri-isterinya, isterinya pun meninggal akibat taun, maka katanya dalam nak mengkebumikan kedua-dua isteri yang meninggal serentak, Muaz sampai ke peringkat dia buat undian. Siapa yang dia nak kebumikan dahulu daripada 2 isteri tadi. Dah mati dah. Lebih kurang macam nak berlaku adil lah kepada isteri yang dah meninggal pun. Kalau begitulah berhati-hati, berjaga-jaganya Muaz tentang halal haram, tentang adil. Tentu ketika masih hidup, adilnya ya Allah agaknya bagaimanalah. Sebab dah mati pun kedua isterinya tadi, nak kebumikan yang mana satu dulu, yang pertama ke yang kedua ke, terpaksa dia gunakan cara mengundi. Ya. Dah mati dah kan, apa lagi. Tapi begitu sekali waraknya Muaz dalam nak menjaga hak isteri walaupun yang dah meninggal dunia. Maka kalaulah dekat sini ada yang beristeri lebih daripada satu, maka kenalah jaga soal keadilan. Yang masih satu, janganlah angan-angankan nak lebih daripada satu lah. Baik. Jadi itu yang saya nak tekankanlah sebenarnya, riwayat yang Muaz kongsikan kepada kita. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soal husni ibadatik. Nak mencantikkan, merindahkan, mengelokkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cuba bayangkan ya. Orang yang baru selesai daripada solat, baru selesai melakukan ibadah, tapi dia masih juga minta, ya Allah bantulah aku supaya aku dapat laksanakan ibadahku kepadamu ya Allah dengan sebaik-baiknya, supaya aku dapat ingatimu, dapat bersyukur. Orang ini bukan leka, bukan lalai, tapi baru selesai ibadahnya, masih lagi mengharapkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah orang itu memang jenis kita kata leka, lalai, tak fikir soal-soal ibadah ini, itulah sebenarnya kita kata target kita lah supaya orang itu sedar, insaf. Tapi ini orang yang baru selesai ibadah,
disuruh supaya jangan tinggalkan doa ini, minta daripada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan kita melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada Allah lah kita minta pertolongan. Allah jualah yang dapat berikan kita kekuatan untuk kita zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Daripada Allah jugalah adanya kekuatan untuk kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Dan kepada Allah lah kita minta supaya ibadah kita ini senantiasa elok, indah. Sebab itu kalau orang-orang pergi haji, pergi kursus, nak supaya Allah Ta'ala berikan dia hajjan mabruran wa sa'yan mashkura. Macam mana nak Allah Ta'ala berikan haji yang mabrur kalau buatnya pun tak lengkap, tak sempurna? Maka itulah kena belajar, kena pertingkatkan diri. Saya tekan sekali lagi bahawa ini adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah itu hendaklah kita lakukan dengan yang sebaik-baiknya. Maka begitulah juga dengan puasa yang akan kita mula sambut lebih kurang dalam 15-16 hari lagi. Minggu pertama Sabtu depan 20 Syaban. Minggu kedua 10 hari bulan April 27 Syaban. Kemudian lebih kurang pada 13 hari bulan kita akan sambut awal Ramadan. Maka inilah masa yang kita ada untuk bersiap sedialah supaya kita dapat bukan hanya melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya pada awal-awalnya, tapi dapat tetap kekalkan kita punya momentum. Ini yang kadang-kadang adalah cabaran yang besar. Nak istiqamah dalam kebaikan itu tadi. Kita mungkin boleh kadang-kadang mulakan dengan baik, semangat. Tapi bila dah masuk minggu kedua, minggu ketiga, semangat itu kadang-kadang mula luntur. Orang lama kan sebutkan pasal hangat-hangat tahi ayam lah, ya. Kita hidupkanlah sedikit, ya, kiasan-kiasan sebegini untuk anak-anak kita fahamlah. Walaupun sekarang ini kita tak jumpa lagi lah tahi ayam lah, ya. Kat pasar pun tak ada lah, ya. Tapi begitulah satu kiasan yang orang-orang lama kita berikan, ya. Benda itu kadang-kadang cuma pada peringkat-peringkat awal. Kerana kurangnya istiqamah, maka dia mati tengah jalan. Inilah yang kita khawatirkan, yang kita bimbangkan. Maka hendaklah kita senantiasa berusaha untuk memperbaiki diri kita dari masa ke semasa dengan ilmu dan pengetahuan. Kita ada kadang-kadang ikuti kursus memperhalusi solat. Yang kadang-kadang ikuti pun ibu bapa yang usianya dah agak lanjut. Kadang-kadang ada orang komen lah, kelas-kelas agama masih ini juga, ya. Tapi itu kan antara yang perlu kita lakukan. Kerana inilah yang kita inginkan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cari ruang-ruang untuk kita lakukan ibadah kita dengan sebaik mungkin. Kalaulah dalam urusan-urusan pekerjaan, kita disuruh untuk training and retraining, ya. Latihan dan latihan semula, sampai dia kasihkan berbagai-bagai benefits, menggalakkan orang supaya ambil latihan-latihan demi mempertingkatkan diri. Semua semata-mata supaya adanya jaminan pekerjaan. Dan jaminan pekerjaan ini sesuatu yang perlu, kerana suami perlu melaksanakan tanggungjawab dalam keluarga. Kalaulah kerana kurangnya latihan menjejas pekerjaan, akan menjejas tanggungjawab dalam nafkah keluarga,
dan itu adalah satu dosa kalau tidak ada usaha untuk memperbaiki. Kalaulah begitunya kita prihatin, bimbang soal makan minum, soal kehidupan dunia, maka wajarlah kita juga bimbang soal akhirat kita. Ya? Kita biasa dengar satu hadis, lebih kurang maknanya tadi. Semua orang, terutamanya orang-orang yang melakukan kesalahan dan dosa, akan merasa menyesal pada hari akhirat. Confirmlah kita kata, sebab tidak ada atau kurangnya amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang melakukan kebaikan juga akan merasa sesal, kerana yang dia lakukan tadi rupa-rupanya masih sedikit daripada apa yang dia boleh laksanakan. Jadi kita akan usahakan untuk kita menambahkan amalan kita melalui peningkatan amal kita tadi, melalui ilmu pengetahuan. Dan insya-Allah pada minggu-minggu berikut saya akan sentuh berkenaan dengan ibadah puasa kita dan amalan-amalan yang berkaitan dengan ibadah puasa insya-Allah. Jadi bagi mukaddimah hari ini, itulah yang saya ingin kongsikan. Persediaan kita untuk memperbaiki, mengindahkan amalan kita sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada Allah kita mohon segala kekuatan membantu kita supaya dapat kita siapkan diri kita dan ahli keluarga kita dengan sebaiknya, dan moga-moga kelak ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hadina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadlik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.